Okey, selamat datang ke channel iLab. Okey, jadi hari ini saya ada satu barang untuk di-review. Okey, barang baru saja sampai hari ini. Okey, daripada Servicel Arauca. Okey, jadi kamera tak nak fokus. Tolong kamera fokus. Kamera. Okey, ini adalah daripada Servicel Arauca. Carlos Quasino rasanya. Okey, saya tak ingat nama dia, tapi Carlos lah. Okey. Terima kasih Carlos kerana hantar barang ni untuk saya buat review. Dan stok pun dah ada ready stock dengan saya hari ni. Okey, untuk barang ni. Okey, jadi jom kita tengok apa yang ada dekat atas meja saya ni. Okey, saya akan switchkan kepada kamera meja. Okey, kita betulkan sikit kamera. Okey. Okey, jadi alat ni sebenarnya dia lebih untuk memudahkan kita nak troubleshoot sebenarnya. Okey. Jadi ada 3 konektor dekat sini. Okey, konektor yang pertama ini adalah konektor iPhone. Konektor yang kedua kita ada Type C punya konektor. Okey. Ini adalah Type C dan konektor yang ketiga adalah Android micro USB biasa. Okey. Jadi kesemuanya kita boleh guna. Okey. iPhone, Android, Type micro USB dan juga Type C. Okey, jadi fungsi dia sebenarnya lebih kepada untuk troubleshoot case charging. Okey, contohnya dekat sini saya ada satu case di mana kita bagi result yang telefon yang normal dahulu. Okey, jadi dekat sini saya ada satu telefon yang normal. Okey, jadi cara dia kita akan dia ada beberapa kaedah yang kita boleh guna dekat sini. Okey, antara yang pertama adalah diode mode dekat sini dan yang keduanya adalah micro amp. Okey, jadi untuk micro amp nanti saya akan tunjukkan cara dia macam mana nak pakai micro amp dan juga macam mana nak pakai diode. Dan dia ada butang dekat sini kalau korang tengok. Okey, dia ada VBus, D minus, D plus. Okey, yang tiga ni kita guna untuk Android dan yang selebihnya ni kesemuanya kita gunakan. Kalau iPhone dia guna semua butang, okey, kecuali Android saja dia label dekat sini. Android kita cuma guna 3 butang ini sahaja. Okey, jadi jom kita tengok okey result dia. Okey, telefon ni adalah telefon yang normal. Okey, saya akan okey, tak nampak. Okey, silau. Okey. Okey, jadi dekat situ okey, tak adalah silau sangat. Okey, saya kena alih ke sini. Okey, supaya korang boleh tengok reading dekat sini. Okey. Jadi yang pertama kita akan gunakan mode diode dahulu. Okey. Jadi untuk gunakan mode diode, pastikan probe ni duduk pada tempat yang betul. Okey. Tak nampak. Okey. Macam mana tak nak bagi silau? Okey. Saya kena lapik something dekat sini. Okey. Saya cuba lapik dengan benda ni. Okey, yang tu korang dah tak silau dekat situ dan boleh tengok secara jelas. Okey, jadi bila menggunakan diode mode, okey, kita akan turn on multimeter, switchkan kepada diode mode. Okey, bila dah berada dalam diode mode, sambungkan probe merah ni kepada alligator clip yang warna merah dekat sini. Okey. Dan satu lagi yang warna hitam, kita sambungkan dengan alligator clip yang warna hitam. Okey. Jadi dah sambungkan dia kedua-dua ni. Okey. The next step adalah untuk sambungkan device ni ke iPhone ni. Okey. Sebenarnya dia kita kena beli bateri CR 2016, 2 biji bateri CR 2016 untuk kita letakkan dekat sini sebab bateri ni akan simulatekan kerja dia lah. Okey, itu adalah kerja dia. Okey. Jadi yang ni kita sambungkan dekat sini. Okey. Jadi bila dah sambungkan telefon dekat sini, okey, kita boleh check satu-satu. Okey, saya akan tekan butang yang pertama. Okey, itu adalah reading diode yang normal. Okey. 300. Okey. 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 Jadi just sebagai nota ringkas untuk reading yang normal, kita akan tulis reference dekat sini. Okey. Untuk yang dia sebenarnya daripada nombor 1. Okey, yang ni nombor 1. Okey. Nombor 1 um,
294. Okey. Saya akan tulis dekat sini nombor 1. 294. Sebab yang ni adalah reference TriStar yang normal. Okey. Nombor 2, 710, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okey, yang ni 710. Okey. Nombor 3, 710. Okey, nombor 4, 1353. Okey, nombor 5, 294. Nombor 6, 711. Dan nombor 7, 711. Okey. Okey, jadi ini adalah indikator normal kita. Okey, nombor 1, 294, nombor 2, 710, 710, 1.353, nombor 5, 2.94, nombor 6, 711, nombor 7, 711. Okey. Jadi ini adalah telefon yang normal. Okey. The next adalah kita nak test dia punya micro amp. Okey. Jadi untuk micro amp, okey, dekat sini, dekat switch ni, okey, kita tukarkan dia kepada micro amp. Okey, bila kita dah tukar kepada micro amp, jangan lupa multimeter kita pun kita nak kena switch kepada micro amp. Okey, jadi dekat sini saya akan letak alihkan probe merah ni kepada micro amp. Dan kita akan switchkan dia kepada micro amp. Okey, ini adalah simbol micro amp dekat situ. Okey, jadi yang ni dah switch, yang ni pun dah tukar. Okey, kita akan mulakan proses untuk merekod kali kedua. Okey, sebab yang ni telefon normal. Okey, jadi kita sambungkan dia dekat situ. Okey, dah sambung. Saya akan tekan satu-satu. Okey, 7.2 microamp. Okey, jadi dekat sini saya akan tulis lagi. Okey, 7.2. Okey, sini 5.4. Sini 5.6. Nombor 4. Lama sangat dia jadi hidup telefon. Okey, 374. Okey, 374 microamp. Okey, jadi saya nak rasanya boleh saja telefon hidup pun kita boleh test dia. Okey, nombor 5, 7.8. Okey, okey, reading dia macam lain sikit bila telefon hidup. Okay, kita off dahulu telefon. Okey, okey, sambil off telefon, kita sambung dengan nombor 5. Okey, okey, nombor 5. Dia jadi OL. Nombor 6, 6.0, 6.0. Nombor 7, 6.0. Nombor 5, okey, cabut balik. Okey, kita test lagi sekali. Okey, nombor 5. 20 something lah. Okey, nombor 5 20 microamp something. Nombor 300. Okey, dia tak boleh nak tekan lama-lama Kalau tekan lama-lama phone nanti jadi on. Okey, itu adalah reading reference yang kita ada. Okey, ini adalah reading reference yang kita ada sebagai reference kita. Okey, jadi saya ada 1, 2, 3 dan lebih kurang 4 biji telefon. 3 dan Android. Okey. Okey. Yang ni telefon ni dia ada kerosakan dengan charging sebenarnya. Dia tak boleh nak charge telefon ni. Okey. Jadi kita akan test terus test dengan microamp.
Okay. Sebab untuk micro M ni kita boleh test sama ada 3 star dia elok ke tak elok. Okay. Jadi yang ni kita test dengan nombor 1. Okay, 5. Okay, normal. 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 Okay. Normal. Okay. Normal. Okay, normal. Okay, jadi bila dapat macam ni, kita dah tahu untuk case charging yang ni, ini adalah iPhone X, bukan Hydra punya problem. Okay, jadi mungkin ada kerosakan dengan Tigris. Okay, ataupun something benda lain. Okay, jadi yang ni masalah charging yang tak melibatkan dengan Hydra. Okay, ataupun Tristar. Okay, kita ada lagi satu telefon. Okay, yang ni no display sebenarnya. Okay, dia masalah no display. Okay, tapi kita test tengok normal. Yang ni macam boleh kot, normal kot. Okay, yang ni pun saya tak tahu. Okay, ya, yang ni memang reading dia memang nombor 5 macam tu, data plus Okay, 2 lebih. Dia semua macam lemah-lemah je semua ni. Okay, yang lain kita dapat 5 sebelum ni untuk telefon yang normal. Okay, jadi yang ni kita dapat 2 lebih something. Tapi yang ni normal rasanya. Okay, based on reading yang kita dapat dekat situ. Okay, jadi yang ni kita ada telefon yang rosak dengan masalah charging. Okay, jadi first thing yang kita kena buat adalah kita cuba dahulu test diode. Okay. Okay, kita pergi ke diode mode dan kita sambung dekat sini dan kita akan gunakan reference yang kita ada tadi. Okay, nombor 1 290. Sorry, lupa. Yang ni kita pun nak kena switch ke diode kat bawah ni. Okay, dah switch ke diode. Okay, kita dapat 400 lebih. Okay, nombor 2 700 lebih. Okay, normal. Ini normal, nombor 3, nombor 4, normal, nombor 5. Kita dapat 400 lebih. Okay, yang normal tadi saya dapat 294. Okay, tapi yang ni kita dapat 400 lebih. Okay, 600 lebih. Okay, yang ni normal. Yang ni pun lebih kurang normal. Cumanya nombor 5 dengan nombor 1 dia macam tinggi sikit. Okay, jadi kita akan comparekan reading diode dekat sini. Nombor 1 dengan nombor 5. Okay, nombor 5 dia betul. Okay, nombor 1. Okay, ni reading sepatutnya nombor 1 dengan nombor 5 ni. Okay, dia 200 something. Okay, tapi dekat telefon ni kita dapat bukan 200 lebih. Kita dapat yang ni. Kita test lagi yang ni. Okay, untuk confirmation nombor 1 dengan nombor 5. Okay, jadi yang ni kita dapat 368. Rasanya mungkin dengan diode kita tak dapat nak bezakan apakah kerosakan yang dialami. Okay, jadi kita akan cuba beralih kepada micro M. Okay, jadi switchkan kepada micro M dan masukkan ke port micro M. Dan dekat sini kita dah ada reading micro M yang kita dah test tadi yang dah normal. Okay, jadi yang ni kita nak tahu 3 star dia normal ke tak normal. Kita akan test dengan micro M. Okay, jadi saya tekan kat sini. Sorry, lupa untuk switch ke micro M. Okay, dah switch ke micro M. OL. OL. Okay, OL. Okay, OL. 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 Okey. Jadi bila dia mengeluarkan result OL tu memang dah confirm yang ni ada masalah dengan Tristar. Okey. Jadi yang ni memang confirm ada masalah dengan Tristar sebab kita dah tengok reading yang normal, okey, micro M yang normal bila kita test, okey, sepatutnya dia dapat macam ni. Okey, reading dia macam tu. Kita dapat lebih kurang macam tu. Okey. Okey, tapi yang case tadi tu, okey, kita dapat dia nilai dia
tinggi. Okey. Tinggi. Jadi maksudnya dekat sini kalau dapat nilai yang tinggi macam ni, okey. OL. Multimeter ni mungkin apa ni, over limit, tak boleh nak ukur. Kita akan switch kepada microamp, okey. Milliamp, tadi micro, sekarang kita switch kepada milliamp. Okey, baru saya faham. Okey, bila kita switch kepada milliamp, dia mengeluarkan value dekat sini. Bermaksudnya mungkin ada current leakage dengan chip Tristar ni menyebabkan dia tak boleh nak charge. Okey, sepatutnya untuk normal dia kita nak kena guna microamp dan dia jumlah power consumption lebih kurang microamp saja, dia tak akan cecah kepada milliamp. Okey, jadi bila result microamp ni, okey, dia display sebagai OL, bermaksudnya multimeter kita tu over limit. Okey, over limit, dia tak boleh nak baca reading yang dekat sini. Okey, jadi untuk case ni, okey, confirm yang ni ada masalah dengan Tristar. Okey, jadi apa lagi fungsi lain dia? Dia ada untuk Android dan juga dia ada untuk Android kedua-dua, Type C dan juga micro USB. Okey, jadi yang ni kita cuba, yang ni telefon saya. Okey, saya dah matikan dia. Okey, telefon ni normal. Okey, untuk Android kita tak guna microamp tapi kita guna milliamp. Okey, jadi yang ni adalah indikator untuk kita nak pastikan charging circuit dia normal, okey, ataupun charging flex dia normal ke tak. Okey, jadi yang ni kita switchkan kepada milliamp. Okey, jadi yang ni milliamp. Okey, kita akan test yang ni. Okey, 12. Yang ni 29. Okey, itu normal. Okey, jadi kita test lagi untuk Android. Yang ni adalah jenis Type C. Dan kita test yang ni. Okey, sebab saya tak boleh nak tunjuk example sebab tak ada case yang berkaitan dengan charging dengan Android ni. Kalau iPhone tu saya ada. Okey, tapi tak apa, kita test. Okey. Telefon ni hidup. Okey, telefon ni sedang hidup dan masalah dia ada masalah dengan LCD. Okey, jadi yang ni normal. Okey, yang tu normal. Okey, dan itu sajalah. Okey, fungsi dia. Antara fungsi lainnya dia ada satu lagi fungsi. Kalau kita tengok dekat sini, osiloskop. Okey, jadi untuk osiloskop ni cuma fungsi dia hanya untuk iPhone saja. Okey, jadi untuk osiloskop ni saya akan switchkan kamera. Saya akan tambah kamera dekat sini supaya korang boleh tengok osiloskop saya. Okay. Jadi dekat sini ada osiloskop. Okay. Dekat tepi ni ada osiloskop. Korang boleh tengok osiloskop dekat situ. Okay, sekejap saya edit dia. Okay. Kita kecilkan dia. Okay. Okay, kita besarkan dia. Okay, harap korang dapat tengok ni dengan clear lah. Okay. Okay, jadi osiloskop ni, cara nak set osiloskop mudah saja. Kita cuma set mode dia kepada normal. Okay. Lagi volt per division 1 volt dan time base dia 50 microsecond. Okay, jadi yang ni kita nak kena osiloskop ni perlu calibrate dahululah osiloskop. Okay, jadi untuk first, bila kita nak guna dia memang kita nak kena calibrate dahulu. Okay. Lepas tu kita letakkan probe osiloskop dekat sini. Cumanya bila menggunakan osiloskop dia jadi terbalik. Okay. Yang negatif osiloskop ni kita sambungkan dekat positif pada device ni. Okay. Jadi sambungkan dekat situ. Okay, dah sambung dekat situ. Okay, jadi macam mana kita nak tahu telefon tu chip Tigris dia ada communication ke tak? Okay, jadi dekat sini kita boleh sambungkan dia. Okay. Bila dah sambung macam ni, okay, kita akan single press. Okay. Okay, single press. Single press. Yang ni telefon mana?
Sorry. Kita nak kena ada telefon ni, nak kena ada bateri dekat sini. Okay. Dia hidup. Okay, telefon ni ada bateri. Okay, the next adalah kita nak kena test dia lah. Okay. Aduh, dia on pula dah. Okay. Tapi tak apa. Kita cuba lagi sekali. Okay. Okay, saya akan calibrate dahulu saya punya apa ni? Oscilloscope. Okay, yang ni kita power off dahulu. Okay. Setelah itu power off. Okay. Make sure oscilloscope kita nak kena calibrate. Okay, sambungkan dia dekat situ. Okay, dah calibrate sebenarnya. Okay. Ini dah calibrate. Okay. Ini kita sambungkan dia. Merah. Okay, oscilloscope ni sambung ke sini. Cucuk dia. Okay, nampak dekat situ. Okay, ada signal dekat oscilloscope. Okay. Bila ada signal macam tu, itu menandakan ada communication antara Tigris, okay, charging. Tigris dengan CPU. Okay, jadi dekat sini korang boleh tengok dia punya line dekat situ. Okay. Kalau korang tak clear, saya akan switchkan kamera dekat sini supaya korang boleh tengok line ni bergerak. Okay. Nampak dia sedang bergerak bila saya single press dekat sini. Okay. Single press. Single press. Single press. Single press. Okay. Jadi untuk teknik yang ni, kita nak kena ada bateri tu, nak kena ada power dekat sini. Okay. Sebab kalau bateri tak ada power dekat situ, memang tak boleh nak buat lah benda tu. Okay. Dia kena ada power dalam bateri tu. Sebab saya dah test untuk yang iPhone X ni. Okay. iPhone X ni bateri dia dah habis power. Okay. Bila memang dah tak ada bateri langsung. Okay. Bila saya tekan, kita tak dapat signal daripada oscilloscope. Okay. Jadi nak kena ada bateri dekat dalam tu, barulah kita boleh test dia. Okay, jadi itu sahaja review daripada saya mungkin untuk kes-kes yang lain. Selepas ni kita akan mungkin kalau kita ada kes-kes yang lain, kita akan share lagi macam mana cara nak guna benda ni. Dan satu lagi, reverse. Okay, saya lupa nak bagi tahu. Okay, untuk reverse diode. Okay, selalunya bila kita mengukur diode, okay, kita akan menggunakan diode mode. Okay, selalunya kita akan menggunakan probe merah ke ground dan probe hitam ke tempat yang kita nak ukur. Okay, tapi yang ni untuk check 3-star sebenarnya kalau kita nak guna diode mode. Tapi tak apalah, okay, sebab micro amp dia dah membantu dah sangat-sangat membantu. Untuk tips yang tu, okay, yang tu korang kena PM, okay. PM nanti aku akan tolong guide kan macam mana nak guna reverse diode menggunakan benda ni, okay. Jadi kalau korang nak beli benda ni, okay, harga dia cuma RM160 saja, okay. Dan postage kena bayar lah, okay. Ada stok dekat iLab dan juga MDS Seremban. Okay, hanya ada 2 kedai saja dekat Malaysia ni yang ada stok benda ni. Okay, jadi sekian. Alamak, kamera fokus. Tolonglah kamera fokus. Kamera, tolong fokus. Okay, ini dia barang. Okay, sekian, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like dan subscribe video ni. Okay, subscribe channel dan like video ni. Okay, terima kasih.